warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi berkumpul, bersiaran secara langsung di dalam webinar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi siri yang kedua. Dalam tajuk yang akan kita kupas pada hari ini ialah isu-isu kebat dalam pentaksiran. Mana program ini adalah anjuran bersama daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM dan Majlis Guru Cemerlang Malaysia MGCM. Saya moderator anda, Nur Selizan binti Harun, YDP Majlis Guru Cemerlang Negeri Terengganu, Guru Cemerlang Pendidikan Islam SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. Dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan memperkenalkan bersama dengan dua orang panel yang hebat. Tak kenal maka tak cinta. Maka saya perkenalkan panel yang pertama iaitu Cikgu Bakhtiar bin Syukur, berkelulusan ijazah sarjana pendidikan daripada USM dan master pendidikan juga dari UTM dan mempunyai sijil kepengetuaan kohort 99-2000. Beliau juga merupakan guru cemerlang sejarah. Berpengalaman mengajar lebih 30 tahun, lebih 25 tahun berceramah kepada guru dan pelajar. Dia juga seorang yang aktif menulis buku pendidikan untuk guru, menulis modul dan buku latihan sejarah tingkatan 1 hingga 5 untuk pelajar dan pemenang pingat emas, perak, gangsa dan inovasi di peringkat antarabangsa dan kebangsaan berkaitan kebat. Wow, hebat kita punya panel pada hari ini. Dan beliau juga merupakan tokoh guru negeri Johor pada tahun 2018 dan merupakan ikon guru sains kemasyarakatan negeri Johor tahun 2020. Dan jawatan sekarang dicadang adalah Yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia dan Persatuan Pengerusi Pengesatuan Guru Malaysia Sejarah Malaysia. Itu dia panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua tak kurang hebatnya iaitu Cikgu Muhammad Syahrudin atau yang sangat dikenali dengan Cikgu Din. Cikgu Abang Sadar ni, kata cikgu-cikgu anak murid saya lah. Cikgu Muhammad Syahrudin bin Muhammad Kalam, Guru Cemerlang Bahasa Melayu di G52 dan berasal daripada negeri dari Kuantan, Pahang. Tapi sekarang berkhidmat di negeri Kelantan rasanya Cikgu Din ni. Dan kita lihat betapa hebatnya panel kita pada hari ini di mana antara pencapaian yang telah dicapai oleh Cikgu Din kita adalah sebagai Guru Cemerlang Kurikulum Negeri Kelantan, Guru Selebriti Didik TV KPM, Jurulatih Utama PKBM Kebangsaan, Jurulatih Seni Peribahasa Negara, Penggubal Modul Inspirasi Yapim Kebangsaan, Panel Verifikasi Pakar Bahasa Melayu IPG KBKL, penulis buku 1000 Pantun Guru ASEAN 2021, penulis buku antologi puisi ASEAN 2021, penulis buku Mentor Kebabum BMS PM, Guru Perintis Cikgu YouTube Kebangsaan, penceramah Bahasa Melayu PT3 SPM se-Malaysia dan naib johan pertandingan video TikTok NUTP Kebangsaan 2021, merupakan juga johan pertandingan mencipta pantun DBP tahun 2021, pingat perak inovasi Bahasa Melayu Kebangsaan 2021 dan naib johan pertandingan pidato kenegaraan 2021. Wow, tak sabar kita nak dengar perkongsian hebat daripada dua panel kita pada hari ini. Jadi insya-Allah di dalam perkongsian kebat sinambungan daripada siri kebat yang pertama iaitu pemerkasaan kebat di manakah kita. Itu tajuk siri kita yang pertama. Hari ini kita akan bawakan isu-isu kebat dalam pentaksiran yang akan dikupas oleh dua panel kita pada hari ini. Jadi tanpa saya membuang masa, saya ajukan satu soalanlah kepada pusingan yang pertama ini, panel kita yang pertama, di mana kebat ini dalam pelaksanaannya dalam dimensi guru. Okey, kita nak lihat bagaimanakah pelaksanaan pentaksiran kebat ini di dalam pentaksiran guru di Malaysia ini. Jadi saya persilakan panel kita yang pertama, Cikgu Bakhtiar Syukur untuk mengupas dengan lebih lanjut. Walitafadhal ma'jurah. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada rakan moderator, adik rakan panel
dan semua hadirin penonton-penonton warga pendidikan dan juga masyarakat sekeliling yang berminat dengan isu-isu pendidikan. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menyebut saya, dan ini merupakan siri kedua kita bersama-sama. Jadi pada kali ini kita akan cuba membincangkan aspek kebat dari segi pemahaman guru lah, pemahaman guru. Jadi kalau kita sendiri kita melihat secara ringkas, kebat ni merupakan adalah satu daripada 6 aspirasi murid. Termasuk dalam pelan PPPM kita nakkan pelajar, salah satunya aspirasinya adalah pelajar menguasai kebat. Dan pihak kementerian telah meletakkan sasaran tamatnya kita punya dalam tempoh 15 tahun daripada 2013, negara kita berhasrat untuk berada pada kedudukan 1/3 yang teratas lah dalam ujian TIMSS dan PISA. Jadi itu adalah targetnya. Jadi saya suka menimbulkan isu dalam perbincangan kita, webinar kita pada hari ini. Saya ingin memetik satu berita lah dalam Awani pada 8 November 2017. 8 November 2017 yang menyatakan bahawa tajuknya kelemahan guru punca 60% sekolah hadapi masalah kebat. Jadi bermaksud 60% sekolah yang dikaji berada pada bawah tahap baik dan cemerlang. Bermaksudnya di 60% sekolah ni kebatnya tak berjaya. Dan tak berjayanya puncanya cikgu. Puncanya cikgu. Kata orang kita baca kena juga kat kepala kita kan. Tapi itulah kajian yang dibuat oleh jemaah Nazir. Jadi saya melihat di sini bermaksud isu kebat ni adalah satu yang besar kepada guru. Walaupun kajian ni 2017, mungkin ada kajian-kajian yang terkini, tetapi selepas 2017 kita dengan COVID-nya dan sebagainya. Jadi kita guna pakailah, saya ingin bermula daripada tajuk berita ini bahawa mungkin kepada guru ada 3 isu yang penting kepada guru. Yang mungkin menjadi punca 60% guru ni, 60% sekolah tu gagal dan dia berpunca daripada guru. Satu, pemahaman. Mungkin cikgu tak faham. Jadi tak faham macam mana. Bila kita sebut pasal pentaksiran, dia mesti berkaitan dengan item. Dengan item. Jadi guru tidak faham, ikut kajian ini, guru tidak faham dari segi item kebat tu sendiri. Item kebat. Dan kita juga sedia maklum, sistem pendidikan di negara kita adalah sistem berpusat. Sistem berpusat. Sistem berpusat ni atas ke bawah. Dirancang di peringkat atas, diturunkan dengan JU kebangsaannya, kemudian ada JU negerinya, diturunkan ke peringkat negeri, ke peringkat daerah, kemudian disebarkan di sekolah-sekolah. Dan dan kita mesti sedia menerima hakikat pasti berlaku kecairan. Jadi guru tak faham. Mungkin turunnya 10. Sampai kat saya yang kat sekolah ni tak tahulah, mungkin tinggal 2-3. Kan? Mungkin saya juga sebahagian daripada 60% tu. Kan? Jadi berlaku kecairan. Kerana ini adalah, kita ada sistem berpusat. Jadi cikgu tak faham tujuannya apa ya. Contohnya lah, kebat ni macam mana ke. Okay. Jadi itu yang pertama. Okey, yang kedua, kajian juga menunjukkan bahawa kalau yang pertama cikgu tak faham, yang kedua mungkin faham, tapi kedua cikgu tak mahir. Cikgu tidak mahir dalam membina item-item kebat. Sebagai contoh, saya secara peribadi saya tidak mahir untuk membina item-item kebat. Bermaksud kami guru-guru kita di sekolah kita banyak ambil soalan orang kan, ambil soalan orang sana. Kalau ada soalan tak, kita ambil soalan sana, kita ambil soalan sini.
punca soalan tu macam mana? Adakah soalan itu memang berkualiti ataupun tidak berkualiti? Jadi bila cikgu pertama tak faham, itu tahap paling malang lah, tahap paling malang. Dia faham, mungkin dia tak mahir. Dia tak mahir. Tapi mungkin ada juga, saya penuh yakin ada guru-guru yang mahir, sahabat-sahabat kita yang mahir. Dan isu yang ketiga, kalau yang pertama kefahaman. Cikgu tak faham. Yang kedua, tahap kedua, kemahiran. Mungkin dia faham, dia tak mahir. Mungkin ada cikgu yang mahir. Dan tahap yang ketiga, dari segi kemampuan melaksana. Mungkin cikgu faham, cikgu mahir, tapi tak sempat buat. Okey, tak sempat buat. Jadi, ini yang kata orang constraint masa, kekangan masa. Nak habis sukatan satu. Pasal kebat ni kan aras tinggi. Sebelum jumpa aras tinggi, kita jumpa aras rendah dulu. Kan? Dan aras rendah ni mesti dilaksanakan dulu. Kan? Kita diajar budak kita dulu apa itu, apa dan kefahaman. Kan? Jadi kepada pelajar yang lemah, bagaimana kita nak mencapai tahap yang tinggi kalau tahap yang bawah ni tak lepas. Kan? Mungkin kekangan guru di situ. Dan kebiasaannya pengujian adalah berbentuk kefahaman peringkat awal. Jadi bagaimana benda yang asas tak dapat, pelajar kita nak capai tahap yang lebih tinggi. Jadi mungkin di sini inilah adalah kekangan yang berlaku di mana guru-guru kelemahan guru ataupun kekurangan guru kita boleh kita bagikan pada tiga, iaitu kefahaman guru, yang kedua kemahiran guru, dan yang ketiga kemampuan melaksanakan. Namun saya penuh yakin perkara ini telah diusahakan dan diambil kira oleh pihak yang berkenaan lah. Jadi moderator, mungkin yang pusingan pertama ini saja yang dulu yang saya nak sentuhkan sebagai gambaran apakah realiti yang berlaku di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Bakhtiar atas kupasan tirai pembukaan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan kupasan yang lebih menarik dari sudut dimensi pelajar pula pada panel kita yang kedua, Cikgu Din. Bagaimanakah atau sejauh manakah pemahaman anak-anak murid kita, anak-anak didik kita tentang pelaksanaan kebat, pemahaman dalam kemahiran berfikir aras tinggi dalam semua mata pelajaran yang mereka pelajari. Okey, kita minta pula pandangan daripada Cikgu Din. Dipersilakan Cikgu Din. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih terutama sekali pada Jawatankuasa Indo lah yang telah melamar saya untuk sesi webinar ni. Okey, baiklah. Tapi sebelum tu sebagai orang guru cemerlang bahasa Melayu, kita mestilah boleh dengan pantun. Boleh ya saya berpantun? Nak ceritakan suasana, orang kata. Baiklah, cantik dipandang sinar mentari, cahaya mencelah tepian alang. Kebat membentuk murid bestari, ilmu digarap, insan cemerlang. Tu dia. Baiklah. Hebat Cikgu Bahasa. Kita ni kalau berkaitan bahasa ni, kalau nak orang kata intro tu, kalau tak berpantun tu macam rasa tak selesa. Sebab dah biasa. Sebab pantun adalah merupakan satu kemahiran kebat yang boleh kita terapkan kepada pelajar kalau pelajar tu dah biasa lah kan. Okay, baiklah, merujuk pada soalan pengerusi tadi, iaitu berkaitan dengan sejauh mana murid faham akan pelaksanaan kebat dalam subjek yang dipelajari. Okay, baiklah. Sebenarnya bila kita menyentuh berkaitan dengan murid, kita kena faham bahawasanya murid yang kita yang di depan mata kita tu, especially dalam kelas kita tu, tidak mempunyai tahap penerimaan yang sama. Dia mempunyai perbezaan dari segi banyak aspek lah. Jadi pengerusi saya rasa saya boleh kongsi sedikit slide yang saya sediakan. Boleh ya? Ya, sila Cikgu Din. Okey. Baiklah, kejap ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni tak keluar sekejap. Tak muncul pula kau ni.
Entire tak ada. Sekejap. Saya window. Okay, but macam tadi. Ya. Saya sedang buka je ni. Tapi dia dah buka. Okey, mungkin bila alright ada. Sorry. Okey. Share. Okey, nampak Nampak ke tak nampak? Ada. Okey, jelas. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat dulu dari segi dimensi apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan dimensi murid lah. Okey, kalau tadi kita lihat Cikgu Batia menceritakan tentang dimensi guru. Okey, jadi dari segi dimensi murid ni saya ambil 3 pendekatan yang boleh saya utarakan, kita kongsi. Yang pertama dari segi aspek kesediaan murid itu sendirilah, ya, bagaimana kesediaan murid terhadap pengaplikasian hebat dalam subjek yang mereka belajar. Kadang-kadang secara langsung ataupun secara sedar ataupun kadang-kadang secara tidak sedar. Okey. Kemudian yang kedua, kita melihat dari segi tahap penguasaan, sebab kita sedia maklum pelajar ni dia banyak tahap penguasaan yang berbeza. Dan yang ketiga nanti kita lihat bagaimana pendekatan yang kita boleh gunakan ataupun yang kita boleh implementasikan dalam proses PDPC terutamanya dalam kelas untuk menampakkan ataupun merealisasikan kehebat tu secara orang kata kita boleh nilai. Okey, baiklah. Kemudian kita lihat yang pertama sekali kita tahu dulu lah apa yang dimaksudkan dengan kehebat tu, supaya pelajar, guru dia tahu. Kadang-kadang guru memang dia tahu kemahiran berfikir arus tinggi, tapi apa yang kemahiran yang dinilai tu. Jadi kehebat itu adalah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakkulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Kadang-kadang dia ingat kehebat ni, fikir saja kan. Jadi tidak ada apakah hasilnya. Jadi apa yang penting secara bahasa pasarnya kita lihat bila kehebat ni dilaksanakan, itu pelajar tu dapat berfikir daripada dan menghasilkan sesuatu. Itu yang kita boleh nampak secara mudah. Jadi di sini yang saya nak kongsikan, yang pertama yang saya beritahu tadi iaitu dari aspek kesediaan murid. Okey, iaitu bagaimana kita melihat potensi murid-murid dalam mengaplikasi dan mengamalkan kehebat sepanjang proses PDPC. Okey, ataupun sepanjang mereka berada dalam kelas bersama guru, ataupun mungkin pembelajaran itu bukan semata-mata dalam kelas, mungkin juga di lokasi yang berbeza. Okey, baiklah. Jadi bila kita nak menilai kemampuan murid untuk semua subjek yang mereka ambil, kita tahu bahawasanya kehebat ini mempunyai 6 daripada tahapnya, iaitu yang paling kita ambil yang paling rendah. Okey, contohnya mengingati. Mungkin ini untuk semua subjek boleh, semua subjek yang dia belajar dia boleh ingat secara apa yang diberikan oleh gurunya dia boleh ingat. Contohlah formula ataupun kaedah ataupun teknik. Okey, mungkin itu yang paling rendah lah. Mungkin dia kata okey, ingat kalau nak campur macam mana kalau matematik kan. Okey, formula nak campur. So mungkin cikgu dah ada buat kaedah yang mudah untuk faham. Okey, kemudian pelajar tu dapat memahami dengan baik. Okey, lepas tu masuk level yang seterusnya mengaplikasi. Okey, yang ini barulah melihat pada kemampuan pelajar. Kadang-kadang ada pelajar dia tak boleh nak capai tahap tu. Okey, sebab kita kan dalam peperiksaan kita ada bank 1 hingga bank 5 semua kan. Okey, kemudian menganalisis, menilai dan yang paling atas sekali mencipta. Jadi di sinilah kita melihat sebenarnya perbezaan pelajar itu kita boleh nilai. Sebagai guru yang mengajar di dalam kelas, contohnya ada 40 orang, mungkin dia dapat tahu berapakah pelajar dia yang boleh berada pada tahap-tahap yang tertentu. Jadi okey, saya stop share dulu sebab saya nak bercakap pula dah. Okey, jadi kita melihat pada kesediaan murid-murid ini dalam mengaplikasikan kehebat berbeza mengikut kemampuan individu itu sendiri. Okey, jadi kadang kita kena lihatlah pelajar kita ni. Bila dia nak menguasai sesuatu tu, kadang dia bergantung kepada faktor-faktor inilah. Contohnya sikap lah. Okey, saya sentuh kadang-kadang pelajar yang aktif. Bila pelajar itu seorang pelajar yang aktif, mungkin apa saja cikgu dia buat, tak kira lah cikgu tu buat apa pun, dia akan turut serta secara optimum dan kat situ kadang-kadang dia memang mendalui kawan-kawan yang lain.
Okay, berbanding dengan pelajar yang agak pasif ataupun introvert kan, mereka macam senyap. Jadi kadang-kadang cikgu ni kena pandai main peranan lah, macam mana kita nak tackle, nak tarik perhatian pelajar itu untuk memastikan penglibatannya dapat dioptimalkan supaya kebat itu tercapai. Begitu juga dengan faktor ekonomi jugalah. Kadang-kadang kita lihat sekolah bandar dan luar bandar kan, macam saya ni suasana di sekolah bandar. Mungkin pelibatan pelajar tu lebih nampak berani ataupun secara orang kata dia tak rasa macam orang kata segan kan, dia macam dia boleh lah sebab dalam komuniti yang orang kata boleh berinteraksi secara optimum. Okay. Kemudian mungkin juga pengalaman, contohlah kalau budak asrama kan, dia duduk di asrama daripada dia asal daripada kampung ataupun pedalaman, dia duduk asrama. So mungkin pengaruh pengalaman dia tu masa duduk kat sana, masa duduk di kampung dia lain berbanding duduk asrama. So bila duduk asrama dia dah mula pandai berinteraksi antara satu sama lain, dia dah berani dah kan. Tapi kalau dia contoh di sekolah ambil pedalaman tu mungkin dia kurang untuk berinteraksi sama satu sama lain ataupun dia tidak ada keyakinan diri. Okay, dan yang seterusnya berkaitan dengan persediaan jugalah. Persediaan tengoklah iklim kelas tu macam mana. Okay, kemudian dalam komuniti dia sama pelajar tu macam mana. So kadang-kadang kita lihat pelajar ni ada tu kadang dia sekolah okey je kan, sekolah yang bagus, kawan yang bagus, tapi diri sendiri, sikap dia. Jadi itu yang kita nak kupas nanti dengan lebih detail. Okay, jadi itulah yang saya nak maklumkan bahawasanya di sini kita melihat dari segi aspek kesediaan murid itu sendirilah. Faktor-faktor ini yang mendorong mereka untuk mencapai ke tidak kebat yang nak dilaksanakan oleh guru secara dengan lebih mudah ataupun ada halangan-halangan ini. Lepas ni kita akan tengok bagaimanakah yang boleh kita bantu untuk pelajar ini supaya apa yang dihasilkan oleh guru dalam proses PDP itu dapat diikuti dan mereka tidak ketinggalan kereta api. Kadang-kadang memang susah lah. Kita guru ni kena banyak bersabar dan saya sendiri sebagai guru kita kena ada sikap orang kata tak boleh cepat down. Awak down ke? Jangan. Kita kena ada kelainan cara lah. Saya tahu kalau cikgu Baktiar mesti banyak ni kan dengan subjek sejarahnya. Kalau BM pun kita kena kreatif. Jadi yang itu memang itu cikgu Baktiar dah jawab tadi kan. Bagaimana kreativiti kita akan tengok nanti. Perbincangan kita yang seterusnya. Yang penting sebagai guru yang first kali kita kena faham bahawasanya kesediaan murid itu adalah antara elemen utama untuk menjayakan pelaksanaan kebat dalam PDPC kita. Jadi kenal-kenal anak murid kita. Sebab tu kita kata tak kenal maka tak cinta. Okey, kembali kepada pengurusi kita. Terima kasih Cikgu Din atas kupasan tentang pemahaman dimensi kategori murid tentang kebat kita pada pagi ini. Dan kita telah dengar pusingan pertama bagaimana pemahaman dimensi guru dan murid. Kita masuk kepada pusingan yang kedua dalam kebat kita pada hari ini. Kita masuk kepada Cikgu Baktiar pula. Untuk pusingan yang kedua ini, boleh tak Cikgu Baktiar kongsikan bersama memberi pencerahan kepada semua pendengar kita pada hari ini berkaitan tentang instrumen ataupun elemen-elemen pentaksiran di dalam kebat itu sendiri. Okey, dipersilakan Cikgu Baktiar untuk memulakan kupasan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Elemen kebat dalam pentaksiran. Jadi kalau mengikut buku yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, bagian lembaga peperiksaan, dalam peperiksaan SPM lah contohnya, dalam peperiksaan SPM, tahun 2013 ada 10% soalan kebat dalam setiap mata pelajaran lah. Dan pada tahun 2016 sasarannya dan telah dilaksanakan 50% soalan kebat. Dan membawalah kepada peperiksaan SPM pada tahun lepas, memangnya peratusan soalan kebat ni lebih daripada 50%. Jadi kebat ni memang dah disedia maklum lah. Kita ke guru ke memang dah tahu dah. Awak kena jawab soalan kebat ni. Soalan kebat ada kata soalan kebat senang, ada kata soalan kebat susah. Jadi tujuan pentaksiran ni adalah nak mendapatkan maklumat. Sebenarnya tujuan pentaksiran untuk mendapatkan maklumat. Pentaksiran ni dia berbeza sikit dengan peperiksaan. Kan?
perpesaan ni mungkin dia memang nak membezakan siapa dapat A, siapa dapat B. Memang kata orang nak bagikan kedudukan lah. Tapi pentaksiran ni kita nak dapatkan maklumat dan maklumat tu sangat berguna untuk penambahbaikan. Kepada siapa? Kepada pelajar tu sendiri, kepada guru, kepada pihak pengurusan, kepada di peringkat sekolah, daerah negeri dan seterusnya kepada pihak kementerian. Maksud melalui pentaksiran ni lah kita dapat maklumat apakah proses-proses seterusnya yang perlu diambil. Jadi pertama dari segi penerimaan kita, guru ni terhadap pentaksiran tu bukan sekadar buat lah, bukan sekadar buat kata orang touch and go, itu sebagai satu keperluan untuk dilaksanakan. Tidak, bermaksud kita perlu mengambil maklumat daripada hasil daripada sesuatu pentafsiran ni bagi proses penambahbaikan. Okey, jadi kalau kat sekolah kita ada PBS. PBS, pentafsiran berasaskan sekolah. Bermaksud sekarang sekolah diberi otonomi. Biasa kalau sejarah kita akan gunakan istilah ni. Diberi otonomi untuk melaksanakan. Sekolah diberi kuasa. Sekolah diberi kuasa untuk membuat pentafsiran kepada pelajar. Walaupun namun jadi kalau kita di bilik darjah, sama ada secara formal ataupun secara tidak formal. Kita buat latihan, kita buat ujian, soal jawab, ujian lisan. Ada juga jawapan kita lihat melalui pemerhatian, kita buat kuis, kita buat lembaran kerja, kita bagi tugasan, kita bagi projek. Jadi inilah hatta pemerhatian itu juga adalah satu pentafsiran. Jadi bermaksud pentafsiran itu luas. Pentafsiran itu bukan semata-mata ada tempoh, ada jadual exam. Jadual exam dah keluar belum? Kan? Jadi bermaksud pentafsiran ini sangat luas dan kata orang dia berterusan. Okey? Jadi kalau sekarang ni pula ada kita lihat katakanlah sekarang di sekolah rendah tahap 2 dia ada ujian akhir semester akademik. Sebenarnya cikgu sekolah rendah ni pun dia pun termangu-mangu juga bila UPSR tak ada. Kan? Anak saya sekarang ni tahun 6 main bola. Dah berapa minggu ni asyik pertandingan, berapa kali pertandingan. Tahun ni berapa kali nak main bola. Tapi ujung-ujung ni dah macam dah tak ada apa-apa nak buat, jadi sukan. Jadi kita akan ada apa dikatakan ujian akhir semester akademik. Soalan itu dibuat oleh pihak kementerian, macam PT3 lah, kita akan cabut lah, kita akan pilih-pilih soalan untuk peringkat sekolah. Bagi saya itu sangat baiklah. Kalau kita merujuk pada isu tadi, guru tak faham, guru tak mahir. Mungkin cikgu tak mahir nak buat soalan. Jadi minta tolong pihak yang berkemampuan membuat soalan, cikgu pilih-pilih. Okey? Dan pentafsiran juga ada yang bersifat pusat. Macam SPM. Okey, macam SPM, perpesaan awam. Perpesaan awam. Jadi elemen-elemen keempat inilah yang dimasukkan di dalam pentafsiran yang saya kongsikan tadi. Bermaksud kebat ni tidak semestinya hanya dalam kata orang penilaian rasmi lah, penggal 1 ke penggal 2 ke akhir tahun tu, tidak. Bermaksud sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran kita, elemen-elemen kebat ni mesti dimasukkan secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, saya ingin membawa beberapa isu lah. Saya ingin membawa beberapa isu. Kita selalu untuk sistem kita berjaya, untuk negara kita berjaya, untuk pelajar kita berjaya, untuk bangsa kita berjaya, kita perlu mempunyai perspektif bahawa kita jangan melihat perpesaan semata-mata. Jangan melihat perpesaan semata-mata. Tapi bila UPSR tak ada tadi, orang pula tanya-tanya pula. Macam mana budak nak belajar betul-betul, peksa tak ada. Mak bapak pun nak tahu anak saya nombor berapa ni tu. Nombor dah tak ada lah. Nombor dah tak ada dah. Kita dah main P berapa kan. Kita dah main tahap-tahap pula berapa kan. Okey. Jadi, kerana itu mungkin UPSR dimasukkan. Pasal nak mengambil semangat bahawa perpesaan bukan semata-mata. Namun begitu, kita tidak boleh nak menafikan bahawa kita juga tidak boleh hipokrit bahawa
Perbezaan inilah yang dilihat oleh semua orang. UPSR tak ada, PT3 tak ada, SPM. Orang tengok SPM. Orang bandingkan SPM. Kau punya grade purata kau berapa, purata kau berapa, pek sekong kau berapa. Kan? Kita ni cikgu buat. Kalau naik dipuji. Kalau turun tak nak cakap lah. Sendiri mau ingat lah. Sendiri mau ingat. Kan? Kitalah dimarah. Kitalah yang dibentak-bentak. Kan? Kenapa? Perpeksaan. Okey, perpeksaan. Tapi saya nak lontarkan satu persoalan lah. Bila kita melihat perpeksaan, contoh saya ambil contoh SPM lah. Okey, ada soalan hebat. Ada soalan hebat dan memang saya akuilah soalan hebat. Soalan-soalan SPM ni mestilah dibuat oleh panel yang sangat berkebolehan, dah diuji dan sebagainya kan. Kita memang kita tidak persoalkan dan kita tidak ragukan dari segi kualiti soalan. Tapi cikgu, apa yang berlaku? Budak jumpa soalan hebat, dia baca, susahnya. Susahnya dia kata. Susah dia tak buat. Dia tak buat. Dia tengok je. Dia tak tengok. Jadi, kita yang beria-ia buat soalan yang berkualiti lah, memang terjamin dan sebagainya. Bila sampai dalam perpisahan, budak tak buat. Jadi, di mana kehebatnya kita tu? Kita contohnya buat kereta yang cantik, tapi orang tak pandai nak bawa. Kan? Jadi, dan dalam perpisahan awam, yang jaga pesa orang cikgu luar. Kita tak akan tegur, bangun, kenapa kau tak buat? Kita mana boleh tegur? Kan pasal kalau kat sekolah kita tegur. Kan? Jadi, adakah kita ni kita kena scam dengan pelajar? Kan? Kita kena scam. Kita hasrat kita cantik, buat soalan cantik tapi budak tak buat. Jadi, berbalik kepada isu ni, ini pentingnya kita guru kembali kepada proses pentafsiran di peringkat sekolah. Pentafsiran di peringkat sekolah. Kenapa? Pasal semuanya di dalam kawalan kita. Kawan kita. Kau kenapa tak buat? Kenapa kau tak buat? Bangun. Tidak kadang cikgu, budak kita lalu. Cikgu, soalan ni dia nak apa cikgu? Apa? Budak tak faham. Kita boleh ajar. Kan? Dia buat entah apa-apa dia jawab. Dia hantar kat kita. Kita tanda. Kita pulang balik. Kau buat pembetulan. Okey? Kau buat pembetulan. Jadi ini bermaksud peranan pentafsiran hebat di dalam bilik darjah di peringkat sekolah harus diperkasakan. Khususnya dalam setiap mata pelajaran oleh guru mata pelajaran itu sendiri. Jadi sangat penting untuk setiap guru faham dan mempunyai kemahiran dalam aspek item hebat ni. Kalau kita nak mengharapkan soalan-soalan yang berpusat macam tu, budak yang memang boleh jawab, dia akan jawab lah. Tapi yang berjaya, saya ingat tak lebih daripada 30%. Kalau sejarah, kenapa sejarah ni susah? Peratusnya rendah kerana budak tak jawab, budak tak faham. Kerana nak jawab tu perlu berbahasa. Perlu berbahasa. Cikgu Din, BM ada ujian lisan. Boleh tanya. Sejarah semua bertulis. Baca mungkin tak faham. Baca faham. Nak melaksanakan dalam bentuk berbahasa yang bertulis, dia tidak dapat. Mungkin kalau ujian lisan, mungkin boleh dapat. Agaknya lah. Okey. Jadi, sebab tu saya lihat adalah menjadi peranan guru untuk menyesuaikan. Menyesuaikan macam Cikgu Din kata tadi, ada pelajar bandar, pelajar luar bandar. Jadi kita harus menyesuaikan pelajar kita berdasarkan kebolehan dan situasi pelajar. Kalau pelajar di kawasan pendalaman kita kena tanya soalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dia yang di pendalaman. Saya sekadar lontaran lah soalan hebat. Saya ambil contoh soalan hebat. SPM. Sekiranya anda sebagai pemimpin, dia ada bagi satu dia panggil tu stimulus, ada petikan. Sebagai anda sebagai pemimpin. Dah tentu budak 17 tahun tak bayang dia sebagai pemimpin. Macam mana dia nak bayang? Macam mana dia nak bayang kan? Jadi
Bermaksud yang SPM tu SPM lah. Itu saya tak nak komen. Saya hanya memberi gambaran daripada perspektif guru. Tetapi kita sebagai guru, warga guru yang sama-sama melihat, berkongsi dalam webinar ini, kita sendiri harus memperkasakan kebat dalam PDP kita. PDP kita. Saya ingat saya berhenti setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih. Oh, terima kasih Cikgu Bahtiar atas kupasan berkaitan tentang penerangan instrumen elemen kebat, pentaksiran kebat sebentar tadi, di mana ia memberi ruang dan pencerahan kepada kita berkaitan tentang kesediaan bagaimana guru-guru untuk membuka ruang sebagai mindanya supaya kita lebih clear, lebih mahir, lebih mantap dalam melaksanakan kebat dalam PDPC dalam kelas sebentar nanti. Okey, kita terus kepada Cikgu Din pula berkaitan tentang bagaimanakah pula instrumen pentaksiran kebat ini dia diselaraskan sama ada di peringkat di sekolah, di PPD atau di JPN ataupun di kementerian sendiri. Okey, dipersilakan Cikgu Din. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Nuris Lalizan. Jadi seperti kita sedia maklumlah bahawasanya pelaksanaan kebat sama ada di peringkat sekolah ni sebenarnya telah pun dimaklumi oleh pihak kementerian kepada JPN dan juga PPD, dan semua sekolah telah tahu bahawasanya pelaksanaan kebat ini dia bukannya bermusim ataupun bukannya berkala. Dia adalah satu proses yang berterusan. Maksudnya kebat ni berlangsung start saja sesi sekolahan tu, bila mula sampai pada kita melakukan pentaksiran, penilaian dan sebagainya. Kalau pelajar SPM, sampailah SPM dia sentiasa melaksanakan kebat tersebut. Cuma sekarang ni apa yang berlaku dalam senario kita lah sebagai warga pendidik, betul tak saya rasa Cikgu Bahtiar pun setuju, kadang-kadang kita ni mungkin kita buat kebat tu, cikgu-cikgu buat hanya bila nak dinilai. Maksudnya nilai tu barulah dia terapkan elemen kebat tu secara jelas. Tapi sebenarnya betul, saya pun tertarik tadi sebab sebelum sesi tadi saya tertarik dengan soalan daripada PKP saya pada salah seorang sahabat. Dia kata bagaimana kebat itu sebenarnya dinilai pada pelajar. Sebab nak tengok kan. Jadi bagus juga sebagai pentadbir. Saya nampak sesi sembang santai dengan warga pendidik di sekolah, rakan-rakan guru, sembang secara santai tu kadang-kadang dia dapat melahirkan idea guru tu. Bila pentadbir tanya, sebenarnya kebat ni macam mana? Jadi kadang-kadang mungkin ada cikgu yang tak terfikir macam mana dia boleh buat kebat dalam kelas. Sebenarnya kebat ni apabila kita melatih pelajar itu untuk berfikir dan bertindak. Kan, bertindak dengan apa? Contohlah, saya ambil contoh. Sebenarnya sekarang ni kebetulan Cikgu Bahtiar dengan pengurusi semua, sekarang ni musim pemantauan kebat. Jadi banyak kita nampak idea kreatif rakan guru kita. Contohlah macam ni, saya sebagai orang BM, yang maka saya bercakap atas kapasiti guru BM lah. Misal katalah cikgu tu dia nak buat tajuk dia berkaitan dengan tata bahasa. Jadi saya nampak idea guru memang kreatif untuk melahirkan kebat dalam kalangan pelajar. Misal kata dia suruh pelajar bawa sesuatu benda yang boleh melahir pemikiran pelajar untuk berfikir dengan kritis. Misal kata saya ada tengok cikgu pelajar bawa batu. Jadi sebagai guru mungkin dia boleh createkan minta pelajar untuk kreatifkan idea dia, kenapa dia bawa batu. So pelajar tu bila dengan adanya elemen batu tu, dia boleh mencipta peribahasa, menerangkan maksud peribahasa, buat ayat dengan peribahasa. Jadi kat situ kita nampak benda tu dilaksanakan secara direct. Jadi kat situ memang kita nampak lah. Tapi kalau kita tengok pada awal-awal tahun dulu, agaknya buku teks atau buku kerja. Jadi itu memang normal lah yang berlaku. Tapi diharapkan semoga penilaian ataupun penerapan nilai kebat ini dilaksanakan secara berterusan. Memang itu yang ditekankan oleh pihak KPM, JPN, PPD. Jadi sebagai guru kita kena laksanakan dengan secara mudah lah sebab kita sedia maklum. Bahawasanya pelajar kita ni terdiri pada kumpulan yang berbeza. Jom saya nak share sikit lagi yang tadi saya rasa tak habis lagi saya nak share yang tadi tu. Kalau kita lihat di sini, alright. Kita tengok tadi.
Okey, jadi sebenarnya untuk makluman kita bersamalah yang telah pun diketahui oleh rakan guru di seluruh negara, bahawasanya penilaian tahap penguasaan murid ni kita nak menilai kehebat tu kita ada 4 tahapnya, iaitu yang pertama menganalisis, okey, kemudian yang kedua menilai, menjana idea dan mencipta. Jadi kat sini kita sebagai guru kita nak beritahu bahawasanya apa yang kita nak laksanakan kehebat kepada pelajar ini merangkumi 4 perkara ini. Walaupun mungkin pelajar dia macam orang kata tak faham, kalau orang Kelantan royak tak faham apa-apa kan. Tak faham apa-apa, tapi kita sebagai guru kita kena menjelaskan bahawasanya apa yang kita nak buat dengan mereka ini, contohnya kita nak analisis. Apa yang kita nak analisis? Okey, kita nak analisis tentang peribahasa contohnya. Jadi pelajar tahu bahawasanya apa dia peribahasa. Maksud nak suruh dia ingat peribahasa ni apa. Sekarang ni okey, peribahasa ni adalah contoh dia nampak, oh peribahasa ni perumpamaan. Contoh, oh macam tu. Jadi apa? Kenapa? Kena berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Maksud kita buat secara mudah. Kemudian barulah kita menilai, kan kita belajar macam mana nak buat peribahasa, macam mana orang dulu menggunakan persedaran nak kaitkan dengan peribahasa. Kemudian barulah kita menjana idea. Maksudnya macam tadilah saya beritahu apabila pelajar ni, guru suruh mereka membawa sesuatu benda yang boleh dikaitkan dengan peribahasa, jadi kita jana idea dia. Dia pun bawa lah. Contohnya saya lihat pelajar saya pun agak kreatif, dia bawa acuan loyang tu. So bila tanya apa ni, kita loyang kuih. So apa ni? Loyang kuih ni maksudnya kalau kita buat kuih ni bentuk macam ni, mengerus, maka jadi mengerus. Jadi apa peribahasa awak nak berikan? Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. So jadi kita dah menjana idea dia. Okey. Kemudian barulah dia boleh mencipta ayat ke, dia mencipta perenggan yang menggunakan peribahasa ke. Jadi itu adalah proses, tapi tak semua pelajar boleh buat dalam satu masa. Saya rasa mustahil. Dalam proses PDPC, kita nak capai apa-apa, kita tak boleh buat skala arung. Kita kena ada peringkat tahap pelajar kita tu. Sebab mereka mempunyai kemampuan yang berbeza. Kalau tidak, memang susah lah kita nak capai secara menyeluruh. Okey, baiklah. Jadi, di sini antara pendekatan yang boleh kita gunakan untuk memastikan keselarasan elemen kehebat di sepanjang sesi persekolahan kita. Jadi, pelbagai aktiviti yang kita boleh berikan pendedahan bagi guru. Contohnya kita boleh bagi secara individu. Okay. Individu pun boleh buat kehebat. Tak semestinya kehebat tu dalam kumpulan yang besar. Kadang individu pun boleh dengan kita membina soalan yang mudah ataupun kita boleh item lain macam subjek lain yang mungkin boleh bina menggunakan elemen lain yang boleh melibatkan secara individu. Okay. Kemudian kumpulan. Kemudian kita juga boleh melibatkan pelajar bermain peranan. Main peranan ni macam kita laksanakan PAQ 21 lah. Kita lihat bagaimana mereka bertindak dalam kumpulan. Ataupun mereka main peranan semasa proses PDPC dilaksanakan. Okey, sesi sumbansaran yang seterusnya, sumbansaran ini amat penting. Kerana walaupun pendidikan dalam kelas kita tidak menekankan pada guru, kita lebih kepada 70% pelajar dan 30% guru dalam komunikasi, tapi sumbansaran itu amat penting sebagai menjana idea dia. Sebab kalau guru tak jadi pembimbing, guru tak jadi mentor, jadi pelajar pun dia tak ada idea nak cakap. Okey, dan yang seterusnya kita boleh bawa pelajar ni ke lapangan. Maksud saya di sini, maksudnya bergantung pada subjek. Mungkin ada lapangannya di Makmal, lapangannya di padang bola. Jadi kita banyak pelbagaikan kreativiti supaya pembelajaran penilaian kehebat ini dapat dilaksanakan sepanjang masa. Maksud kita bukannya bermusim. Bukan maksud kata okey bila masuk bulan 10, bulan 11 nak ada pemantauan baru kita nak buat. Tak, sepatutnya kita berterusan. Sebab itu adalah satu pelaksanaan dasar pendidikan yang orang kata dari mula hinggalah ke akhir. Jadi di sini kita kena faham bahawasanya guru boleh menyedari akan perbezaan pelajar. Jadi di sini KPM juga telah menerapkan tentang pendidikan pembelajaran terbeza. Bahawasanya pembelajaran terbeza ini bermaksud pelajar secara optimumnya mempunyai aras yang situasi murid yang tidak sama. Jadi di sinilah kepentingan guru mengetahui tentang pembelajaran terbeza supaya mereka mengetahui tentang bagaimana tahap murid, kecenderungan dia dan kemampuan murid dalam satu-satu proses pembelajaran. Maksudnya guru memang kena kreatif lah. Jadi barulah nampak objektifnya yang minimum dapat dikuasai dalam satu proses PDPC. Cuma kadang-kadang ada guru yang salah faham tentang pembelajaran terbeza ni. Kadang-kadang diingatkan macam kita kena buat banyak. Sebenarnya kita berfokus pada satu apa yang kita nak belajar tajuk. Cuma mungkin aktivitinya berbeza berdasarkan kemampuan pelajar. Barulah kita dapat mencapai. Contohlah saya nak kongsi. Bagaimana kita dapat mewujudkan suasana yang berbeza dalam pengajaran di bilik belajar supaya elemen kehebat ini dapat dinilai mengikut perbezaan atau kemampuan pelajar yang
Beza. Contoh kita ambil guru boleh berubah suai mengikut suasana peserta ambil darjah. Kan? Contohnya dia merancang aktiviti mengikut kesesuaian ruang, kemudian menggunakan alat-alat yang bersesuaian. Jadi itu antara bentuk lah yang guru kena kreatif untuk melahirkan proses pembelajaran yang menarik dan akhirnya menggalakkan pelajar untuk menghasilkan idea-idea kebat yang boleh implementasikan dalam proses PDP. Sebenarnya seronok. Saya nak kongsi dengan rakan-rakan, sebenarnya seronok sangat kalau kita seorang guru tu kreatif melaksanakan kebat dalam kelas. Sebab kebat ni sebenarnya dia tidak perlu sangat kepada kita nak fokus. Sebab betul lah sebenarnya kebat ni dah berlaku secara tidak langsung. Cuma kita perasan atau tak perasan ataupun mungkin pelajar sedar atau tidak sedar. Sebenarnya betul lah kita sebagai guru ni kita 30% mainkan peranan sebagai pembelajar untuk melahirkan pelajar yang boleh berfikir, kemudian dia boleh melakukan sesuatu yang boleh menghasilkan apa yang dia fikirkan. Misal kata macam ni kan, saya bagi sebagai guru bahasa Melayu, saya sentuh tentang subjek bahasa Melayu lah. Saya rasa mustahil seorang guru dapat menghabiskan cara penulisan karangan yang baik dalam satu semasa. Memang tak sempat. Jadi kita sebabnya kita ada satu perancangan. Misal kata, untuk sesi kali ini kita menekankan tentang bagaimana nak bentuk pendahuluan. Jadi di situlah kita latih pelajar bagaimana nak menghasilkan ayat yang bagus, dia berfikir secara kreatif dan elemen kebat yang kita boleh hasilkan, iaitu bagaimana kita contoh tadi apabila kita melibatkan pelajar menggunakan bahan yang boleh menghasilkan peribahasa. Jadi pelajar ni dia boleh kaitkan. Contohnya dalam pendangan pendahuluan itu dia masukkan peribahasa yang telah dia pun beritahu tadi sebagai memastikan hasil penulisan itu lebih kualiti. Jadi itu kita dapat tahap 6 tahap tadi. Bila mencipta yang kemuncak tu. Tapi memanglah tak banyak peratus pelajar yang boleh sampai ke tahap itu. Tapi sebagai seorang guru kita berperanan sebagai pemudacara untuk memastikan pelaksanaan kebat ini yang ditentukan oleh KPM, JPM, PPD secara berterusan, bukan bermusim. Jadi kita merancang dalam RPH kita berdasarkan di SKP dan kita menyelitkan elemen-elemen ini secara tidak langsung. Tapi kita kena maklumlah kepada pelajar bahawasanya penilaian kebat ini kita perlu implementasi dari semasa ke semasa supaya dapat melahirkan pelajar yang lebih kreatif. Sebab kadang-kadang kalau dalam subjek lain pun saya rasa sama, bahawasanya kalau kita melihat yang ketara lah, sekarang yang ketara kita lihat dari segi subjek STEM. Apabila penekanan kementerian kepada subjek STEM, kita dapat lihat banyak pelajar yang boleh melahirkan pelbagai idea dalam menghasilkan elemen-elemen STEM yang kita lihat telah pun kita ketengahkan, kita bawa mereka ke pelbagai pertandingan. Di situ memang kita nampak bahawasanya berjaya atau tidak elemen kebat yang diterapkan secara tak langsung dalam kelas dan diaplikasi oleh pelajar secara berkesan. Jadi saya harap pada semua rakan guru di luar sana, kita kena laksanakan pelaksanaan kebat ini secara berterusan dan kita biarlah walaupun tak banyak, biarlah sikit, yang penting pelajar kita dapat merasai 6 tahap penilaian kebat itu secara menyeluruh. InsyaAllah. Kembali kepada pengurusi. Okey, terima kasih Cikgu Din atas kupasan yang menarik tadi itu berkaitan tentang bagaimana kebat ini dilaksanakan. Baik, begitu juga saya sangat setujulah dengan Cikgu Din di mana sekarang dalam musim pemantauan pencerapan guru-guru di kelas musim sekarang ini, Nazir pun tengah dalam proses untuk calon GCPC untuk tahun 2022. Okey, sangat tepat dan kenalah pada masanya dengan apa yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan tentang instrumen standard penilaian pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam PDPC, iaitu pengajaran dan pembelajaran sama guru ataupun murid. Dan standard 4 untuk SKPMG2 tu sangat membantu sebenarnya untuk guru merealisasikan atau melaksanakan pelaksanaan kebat dalam urusan PDPC. Jadi kita masuk kepada pusingan yang ketiga.
Oh sekejap je rasa masa berlalu. Untuk pusingan yang ketiga ini lebih rancak dan panas lagi. Okey, saya ajukan kepada panel yang pertama iaitu Cikgu Bahtiar. Ya, Cikgu, bagaimanakah Cikgu Bahtiar rasa untuk cadangkan apakah cadangan untuk guru-guru kita meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam pentaksiran kebat ini ya untuk memartabatkan profesionalisme guru kita. Silakan Cikgu Bahtiar. Okey, terima kasih moderator, dan saya memetik juga apa yang telah dikatakan oleh panel yang kedua tadi, bahawa Cikgu Din, bahawa sebenarnya cikgu telah melaksanakan kebat. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Dan saya sememangnya mengambil satu pendirian bahawa guru-guru kita dah hebat dah. Guru-guru kita dah hebat, sekolah dah hebat. Cuma ada cumanya. Mungkin timbul kekeliruan. Okey, saya berbalik kepada hujah saya yang pertama tadi bahawa negara kita adalah sistem berpusat. Sistem berpusat, semuanya datang daripada atas, turun ke bawah, sampailah ke sekolah. Dan saya melihat kementerian banyak mengambil inisiatif dengan memberikan contoh-contoh soalan-soalan kebat. Dan ini bila kita cakap pasal kebat lah, begitu juga dengan aspek-aspek lain dah diberikan contoh-contoh. Dan sebenarnya minta maaf saya nak katakan bahawa contoh-contoh inilah yang sebenarnya menimbulkan kekeliruan kepada guru. Okay. Kenapa Cikgu Bahtiar cakap macam tu? Kenapa saya begitu? Apabila pihak kementerian telah memberikan satu garis panduan yang bagi saya sangat tepat, tetapi dengan ketepatan itulah sebenarnya telah mengikat guru. Guru terikat seolah-olah kena ikut apa yang turun daripada atas. Ini menjadikan cikgu jadi kaku dan jadi kayu. Kan? Pasal kebanyakan contoh-contoh yang diberikan, panduan-panduan yang diberikan, semakin lama semakin mengkhusus. Kan? Guru melihat, kat sekolah kita tak boleh buat ni. Budak kita tak capai tahap ni. Kan? Jadi inilah yang sebenarnya menimbulkan kekeliruan kepada guru, dia yang menjadikan guru jadi serba salah. Nak buat, tak mampu nak buat. Okey. Dia sebenarnya rakan-rakan guru, sebenarnya perkara yang paling penting sekali adalah kita mesti faham apakah idea utama kebat. Apa kata orang dia punya semangat dia. Di semangatnya tu kita kena faham. Kata orang kalau dalam Islam ni dia punya akidah tu kena betul. Mungkin kita berbeza dari dalam hal-hal cabang-cabang, kan? Tapi asasnya tu kena betul. Tapi oleh kerana sistem kita ni sistem berpusat, kita di sekolah kadang-kadang terlalu terikut cabang-cabangnya pun kita nak ikut. Jadi guru jadi sampai saya kata hilang kreativiti. Jadi di sini saya bukan nak kata orang nak mengubah sistem, tidak. Cuma saya suka nak mencadangkan bahawa sistem atas ke bawah ni cuba kita terbalikkan. Kita terbalikkan bahawa sesuatu yang datang atas ke bawah kita terima, tetapi kita melihat daripada bawah ke atas. Kita lihat apa yang telah kita laksanakan di sekolah. Okay, kita lihat apa yang kita laksanakan di sekolah, apa yang sekolah kita ada, apa yang pelajar kita ada, apa yang kita dah buat dalam bilik darjah. Apa yang kita dah buat, apa yang sekolah kita dah laksanakan, apa yang sekolah kita ada, apa yang pelajar kita ada, kita sesuaikan dengan apa yang datang dari atas. Jadi tidaklah semuanya benda baru datang, semua benda nak ubah. Kita selalu dengar di peringkat sistem kita ni dalam apa juga bidang, datang aja sesuatu baru daripada atas, semua benda kena ubah kat sekolah. Saya ingat tak betul tu. Dan saya memang yakin benda tu tak betul. Sebenarnya tidak mungkin kementerian nak merombak semua sekali 100%. Semua apakah yang dasar-dasar baru itu, pendekatan-pendekatan baru itu adalah untuk melengkapkan perkara yang telah sedia
yang telah sedia ada. Jadi kita di guru, kita fahamkan apa idea utama elemen kebat tu. Kita fahamkan apa pelaksanaan kebat tu. Jadi kita sesuaikan apa yang berada di sekolah kita dengan apa yang datang daripada atas. Jadi saya penuh yakin guru kita sangat kreatif, guru kita diberi peluang untuk mengeluarkan idea-idea hebat. Dan macam Cikgu Din katakan tadi, kita gunakan apa yang ada di sekolah kita. Kita gunakan apa yang ada di sekolah kita untuk kita melaksanakan aspek hebat. Apa yang dekat dengan kita, apa yang dekat dengan pelajar kita. Jadi kalau kita melaksanakan apa yang kita tahu, benda yang dekat dengan kita, ini tak akan jadi beban. Kita akan jadi beban bila kita buat benda yang kita tak tahu. Lebih-lebih lagi kalau kita rasa benda ni benda yang macam kita tak nampak faedahnya. Bukan benda tu tak berfaedah. Kerana kita tak faham. Kan? Itu yang saya katakan, kecairan tu. Jadi, sama ada dalam aspek hebat ataupun, minta maaf, telefon saya berbunyi. Walaupun aspek hebat ataupun aspek kita selalu sesuaikan apa yang ada di sekolah kita dengan apa yang datang dari atas. Itu yang pertama. Kemudian itu pendekatan kita sebagai seorang guru. Kemudian apa juga yang perlu kita buat dengan pelajar kita, mungkin saya nak menambah apa yang telah Cikgu Din cadang-cadangkan adalah kita sebenarnya menilai kebat pelajar ni daripada sudut kita. Kita tanya pelajar. Andaikan anda seorang pemimpin, dah tentu dia bukan pemimpin. Dah tentu dia bukan seorang pemimpin. Jadi macam mana dia nak menjawab soalan kebat tersebut? Pasal kita memberikan soalan yang di luar jangkauan dia. Okay? Sebagai contoh, ceritakan pengalaman anda melancong ke luar negara. Kampung dia pun dia tak keluar. Macam mana nak pergi luar negara? Ceritakan pengalaman anda, mengapakah kita perlu menjaga kebersihan pantai. Dia duduk kat pedalaman, dia tak pernah tengok pantai pun. Saya kadang-kadang saya sekadar nak berkongsi lah. Saya ada pengalaman bersama di satu sekolah di Keningau. Keningau tu tidaklah jauh, rakan-rakan di Keningau Sabah. Keningau tu tidaklah jauh, dalam 2 jam perjalanan ke KK. Tapi guru dia memberitahu kepada saya, cikgu, pelajar-pelajar ni cikgu percaya tak kalau saya kata mereka tak pernah pergi KK. Sekolah pendalaman tak pernah sampai di KK. Bila tak pernah pergi KK, confirm dia tak pernah tengok laut. Dia tak pernah tengok laut pasal nak pergi KK tu melalui hutan, dia akan nampak laut. Jadi kita selalu berikanlah soalan yang dekat dengan pelajar. Dan saya rasa tak salah kalau kita minta pelajar, kita bagi soalan pelajar tak boleh jawab. Okey, awak buat soalan sendirilah. Kita minta pelajar buat soalan sendiri. Kita masukkan aspek-aspek kebat. Aspek kita dah beritahu, kita nak melihat bagaimana kemahiran pelajar tersebut, kita minta dikeluarkan buat soalan sendiri. Kita bagi soalan, dia tak boleh nak jawab. Kau buat soalan sendiri. Kan? Jadi bermaksud di sini, saya nak memberi contoh lah. Saya beri contoh di dalam konteks ini. Okey, ambil satu peristiwa sejarah yang berlaku di negara kita. Dan apakah pengajaran yang boleh anda ambil daripada peristiwa tersebut? Biasa kita akan bagi satu peristiwa. Malaya Union contohnya, Malaya Union, Perang Dunia yang Kedua. Kita ambil lah apa saja tajuk-tajuk sejarah. Sudah nak baca tajuk tu. Tapi kita nilai dia berdasarkan benda yang dia tak tahu. Bagi saya ini tidak adil. Bagi saya ini tidak adil. Walaupun saya melihat bagaimana sekarang perbezaan peratus BM dengan sejarah. Peratusan BM. BM melonjak tinggi. Kami ni cikgu sejarah selalu ditanya kenapa sejarah budak ni dulu BM, sejarah tak lulus. BM ada ujian lisan, ada ujian mendengar. Sejarah jawab je, ada 2 paper je. Dia tak nak komen apa-apa lah. Tapi itu yang kita kena terima. Okey, saya nak bagi contoh ada pelajar saya lah. Saya mengajar sekolah saya tingkatan 5 ada tingkatan 4 ada 5 kelas.
Tiajoklah depan, tiajoklah belakang, belakang sekali. Kita bagi soalan yang sama, kan, macam soalan ujian, peperiksaan. Memang budak belakang tak boleh jawab. Tapi cikgu, ada sesuatu yang mengagumkan kalau okey, saya beri contoh. Saya beri tuasan pada pelajar ini. Okey, kita dah belajar Perang Dunia yang Kedua. Kita dah belajar komunis. Bagus tak? Tak bagus. Suka tak? Tak suka. Baik ke jahat? Jahat. Kita juga dalam masyarakat kita isu rasuah. Isu rasuah. Bagus tak rasuah? Tak bagus cikgu. Semua maksudnya saya memberi contoh yang perkara peristiwa-peristiwa negatif. Okey? Saya nak awak ambil kertas lukisan. Awak curahkan emosi awak pada kertas lukisan tu tentang kebencian awak pada 3 peristiwa ni. Mana-manalah kau nak pilih. Cikgu tengok cikgu. Ini hasil kelas hujung sekolah saya. Dia menghasilkan lukisan. Saya nak ambil lukisan realis. Budak bukan semua budak pandai melukis kan. Tapi ambil lukisan yang abstrak. Lukisan yang abstrak ni kan mudah kan. Conting-conting. Tapi dia boleh cerita cikgu. Menjawab dia tak boleh. Menjawab dia tak boleh nak menulis tu. Mungkin kelemahan berbahasa. Tetapi dia boleh cerita. Walaupun secara lisan. Hitam ni apa? Hitam ni rasuah cikgu. Merah tak suka, benci. Dia boleh cerita. Semuanya ni putih. Putih dia dah putih oleh ni. Bila orang dah rasuah lama-lama. Dah tak nampak. Kita tengok idea is there. Idea is there. Jadi bermaksud dia ada. Orang kalau bahasa saya. Ada akal lah. Dia ada akal. Tetapi mungkin kita menilai dia tidak bersesuaian dengan kebolehan dia. Okay? Ini. Ada juga yang buat macam ni. Dia buat apa ni? Dia buat umumnya macam bola api lah. Bola api. Ada bendera Jepun. Ada bendera Jepun, ada bola. Kemudian ada hati yang terpecah. Bermaksud ini adalah pelambangan. Pelambangan. Dan mungkin Cikgu Din lebih mahirlah aspek pelambangan dalam bahasa. Orang yang IQ tinggi dia yang boleh buat pelambangan. Boleh buat pelambangan. Okey. Ada lagi pelajar cikgu. Saya buat arca. Yang lagi senang lah. Budak lagi lemah. Kau pergi kat belakang rumah kau cari kebun. Kau cari tunggul. Kalau tempat saya sebut tunggul lah. Dan masa saya tak tahulah. Cari tunggul. Kau cari tunggul, kau lekatkan ada tapak dia. 3 tajuk tu. Ambil lah mana-mana tunggul. Dah ambil tunggul, kau fikir apa dia. Dia boleh cerita. Ini apa ni? Kayu terbakar. Kenapa ambil kayu terbakar? Inilah cikgu terbakarnya hati kita. Apabila kita dijajah oleh Jepun. Ini ada cabang 2 ni. Ini lidah bercabang cikgu dia kata. Lidah bercabang. Pemimpin-pemimpin. Dia janji lain, dia buat lain. Contohnya. Jadi, bagi saya ini pelajar dah sampai tahap mencipta. Kalau ikut belum, dia dah pada tahap yang tertinggi. Bermaksud, pelajar boleh apabila kita menilai kena pada dia. Dan kita dalam pendidikan juga, kita sedia maklum, tujuh kecergasan pelbagai. Tapi kita tetap uji budak dengan bertulis. Saya ambil contoh lah cikgu. Budak cerdik lah, budak perfect score. Tiba-tiba ibu jari patah je. Ibu jari patah, tak boleh menulis cikgu. Boleh masa lebih sikit je lah kan, kalau yang kecederaan dia pergi masa lebih. Tapi boleh juga. Pasal sistem kita, saya tak nak menyentuh sistem. Saya hanya memberikan lontaran-lontaran. Bahawa kita guru, bahawa kebatnya macam Cikgu Din kata ni, kebat ni mudah. Cuma cikgu kena kata orang, kita selalu kena keluar sikit lah daripada kebiasaan kan. Keluar sikit daripada kebiasaan. Dan sebenarnya dalam kebat ni juga, teknik penyoalan itu sangat penting lah kan. Mungkin kita bertanya tu yang budak tak faham. Kita tanya tu yang. Pasal tadi kita lihat kemahiran guru buat item kebat tu lemah kan. Lemah. Okay. Jadi saya melihat semua guru kita berkebolehan. Tak kira sekolah bandar, luar bandar dan sebagainya, semua mampu. Semua dah buat yang terbaik. Cuma mungkin kita dinilai dengan satu cara yang ada yang advantage, ada yang disadvantage. Jadi budak lemah ni mungkin dia mungkin kalau dalam sejarah kena buat projek,
mungkin boleh, pelajar boleh dapat markah juga kalau dia kena buat projek macam orang kerja khusus lah. Kerja khusus macam reka cipta, dia ada membuat hasil ke apa ke kan. Macam dia ada buat arca ke, saya ingat selagi budak tu dia boleh mengeluarkan idea dia, sudah hebat lah. Jadi itu saja kongsi. Moderator, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Bakhtiar atas cadangan dan saranan kepada kita warga guru yang semakin berkobar-kobar untuk meneroka tentang kebat ini. InsyaAllah untuk melahirkan, untuk membudayakan kebat di kalangan pelajar dan guru ini memerlukan satu komitmen yang sangat tinggi antara pelbagai pihak supaya hasrat itu akan tercapai. Dan insyaAllah boleh tercapai apa-apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan itu insyaAllah. Okey, dan kita adalah pendukung yang kuat untuk merealisasikan impian tersebut. Okay, kita beralih kepada panel panel kedua dalam pusingan ketiga ni, Cikgu Din, ya. Berkaitan tentang bagaimana pula kita nak menangani iaitu masalah tahap pemahaman murid yang begitu berbeza dalam satu-satu cara PDBC tu. Dan sesi PDBC tu berbeza, jadi bagaimanakah kita nak menangani masalah tersebut di kalangan pelajar kita. Okey, terima kasih. Silakan Cikgu Din. Okey, baiklah. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Moderator kita pengurusi majlis pula. Selalu jadi pengacara majlis kan. Okey, baiklah. Jadi seperti pertama sekali, salute lah Abang Bakhtiar kita. Dia punya idea tu, apa yang disampaikan tadi tu memang menepati. Saya pun suka. Sebab kadang-kadang betul lah, sebelum kita tengok bagaimana kita nak atasi ni, kadang-kadang kita buat cerita soalan kebat tu, kadang kita cerita soalan kebat tu kadang-kadang tak berada dalam situasi pelajar. Sebab tu bila pelajar tak boleh jawab. Walaupun kadang-kadang soalan BM sekalipun, apatah lagi kalau subjek tu macam matematik ke apa ke, sebab tidak dapat mencakupi apa yang terfikir oleh dia. Sebab tu kadang-kadang memang betul lah, saya setuju. Kadang-kadang sistem tu ada kelemahannya, ataupun orang kata sistem kadang-kadang syok sendiri. Jadi sedangkan kita punya dari segi locality, kita berbeza kan, pelajar kita berbeza. Sebenarnya objektif kita sebenarnya tak susah pun. Kita berlandaskan pada DSKP, apakah yang telah dirancang oleh kementerian. DSKP buat tu dah bagus, dah cantik dah, sekuatan tu dah bagus dah. Cuma sekarang ni kita melihat dari segi masalah yang timbul apabila penilaian itu diterapkan dengan elemen kebat yang tidak menyeluruh mungkin. Jadi di sinilah kita melihat kelemahan pelajar. Okey, jadi saya nak berkongsi bagaimana pengalaman yang saya alami macam Cikgu Bakhtiar cakap tadi. Saya tengok seronok apabila pelajar dapat meluahkan idea dalam bentuk lukisan. Itu adalah satu yang bagi saya kebat yang sangat tinggi tu, sebab sebab pelajar tu mungkin dia tidak ada kemahiran untuk menulis ataupun untuk meluahkan secara tulisan, tapi dia meluahkan dalam bentuk lukisan, dalam bentuk arca dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya kita dah melatih dia untuk mencipta sesuatu yang di luar kemampuan orang lain mungkin kan. Jadi kita itu sebenarnya benda yang tinggi bagi saya. Tapi sebab penilaian kita mungkin tak ada tulis situ lah. Dia tak ambil peperiksaan, dia tak ambil. Penilaian kita pada peperiksaan, berdasarkan peperiksaan. Okey, baiklah. Jadi macam ni. Bagi saya sebagai pendidik lah, sebagai pendidik pertama sekali kita semua dah hebat sebab kita dah laksanakan apa yang kementerian dah suruh. Termasuklah kebat ni. Cuma sekarang ni kita kena faham bahawasanya seperti yang saya telah maklumkan tadi, tahap pelajar kita amat berbeza sebab kita kena pasti mereka ni berada pada tahap yang muka apa. Contoh kalau kita ada sampai penilaian kita sampai contoh kan PBD ke apa ke, kita sampai bank berapa. Kadang-kadang saya cakap ke budak, kau ni dah habis bank ke, jadi apa bengong. Kita kena faham buat cikgu bengong. Dia tak nak cakap apa kan. Sebab betul, setuju atau tidak, saya nak tanyalah ahli panel kita yang lain, setuju atau tidak, kadang-kadang macam saya berada di sekolah kelas tu kan, apabila kita menerima pelajar tingkatan 1, kita melihat guru-guru di sekolah rendah memberikan band yang tertentu untuk pelajar dan melayakkan dia masuk ke sekolah-sekolah pilihan dan sebagainya kan. Tapi bila mereka berada di tahun mula-mula tu, hari minggu pertama tu, bila kita buat penilaian, apa yang hasil yang daripada penilaian kita buat yang setara tu tidak seperti yang digambarkan dalam keputusan bank yang diberikan oleh cikgunya tu di peringkat sekolah rendah. Kadang-kadang kita nak marah juga kata, jawab soalan contohnya matematik, perhati penerapan, awak ni tengok dalam keputusan peperiksaan sekolah rendah awak dapat bank 5, ni bank apa ni, bengong ke apa ni? Kadang-kadang terlepas lah cakap gurau je lah, itu tak berlaku, cuma kadang-kadang kita cakap tu nak berseluruh yang budak kan, dia pun gelak dia pun marah. Jadi kat situ kadang-kadang kita lihat kenapa? Sebab kita sudah maklum bahawa kadang-kadang sekolah pun dia nak jaga status
sekolah kan, dia nak tahu tentang prestasi sekolah. Jadi kat sini sebagai guru kita lah bertanggungjawab untuk mengenal pasti bagaimana tahap perbezaan pelajar kita, dan kita kena create kena cipta sesuatu dalam proses PDPC kita itu supaya tahap itu dapat mencakupi kesemua secara menyeluruh. Contohlah, saya ambil contoh. Okey, saya ambil contoh subjek matematik. Susah ni matematik buat KPM ni, susah ni. Sebab bila sebut matematik, mungkin yang campur tolak tu boleh lah. Kita sedia maklum. Saya Cikgu Batia, kita bukan cikgu matematik. Contoh kalau kita kata nak buat campur tolak, mungkin kita boleh guna figure-figure buah ke apa ke. Okey, boleh. Orang kita okey fine. Senang nampak. Cuba kalau yang jenis teori. Yang gerah kelentungan apa semua tu kan, yang apa ni matrik dan sebagainya. Saya rasa cikgu matematik pun sampai bengkak otak nak fikir kebat pun dia pun tak terkebat. Kebas lama-lama jadi. Jadi kat sini kita kena faham bahawasanya kebat ini bukannya boleh kita buat untuk semua tajuk dalam kita punya subjek. Kita kena faham. Kita tak boleh kata cikgu tak boleh cakap macam tu. Cikgu kan ada kemahiran. Cikgu tak boleh. Tak, sebab dia setengah-setengah tajuk. Benda tu memang benda yang skema. Benda skema maksudnya di sini penguasaan budak tu kena faham dari segi penerangan guru. Sebab tu guru yang menerang tu dia kena faham. Sebab kalau yang tajuk mudah, saya pun cakap mudah. Okey, tajuk mudah. Misal kata kita ambil tajuk tentang perpaduan. Budak pun tahu sebab dia tahu dah dalam sekolah dia ada pelbagai gaun dan sebagainya. Jadi kita nak elemen kebat dalam perpaduan. Contoh kita suruh budak buat aktiviti bersih kelas. Okey, kita nampak dah okey. Apa orang kata okey kerjasama. Okey, benda tu mudah orang kita nampak dan benda tu dia boleh buat. Tapi kalau ada elemen tajuk yang contohnya yang mereka tak dapat nak apply, nak laksanakan secara orang kata jelas, jadi dia pun tak nampak. Mungkin subjek yang macam fizik, kimia, bio, subjek tertentu kadang-kadang kebat dia tu orang kata terlalu sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Apatah guru nak cipta pun susah, apalagi pelajar. Jadi kat sini secara mudahnya kita kena faham bahawasanya kebat ini maksudkan itu tidak berfokus pada satu tajuk. Sebenarnya kebat itu adalah proses pemikiran yang apa yang cikgu dia bawa pada hari itu dan nak suruh pelajar dia dapat laksanakan apa yang cikgu dia nak sampai. Contoh berdasarkan tema ke apa ke, bukan berdasar pada jawapan soalan. Sebab tu kita kena faham. Macam cikgu Batia cakap tadi dalam soalan kan, dia tanya soalan, kepada penangan anak apa sebagai pemimpin, sedangkan budak tu dia baru level umur 17 atau level, jadi dia tak capai. Apatah lagi kalau dia kurang membaca. Berbeza dengan pelajar yang mempunyai minat membaca, selalu tengok berita dunia, baca surat khabar, dia lain. Jadi sekarang ni kita tak boleh bagi satu soalan yang sama aras untuk semua kelompok pelajar yang besar. Jadi itu dalam sistem pembelajaran kita yang kita lihat. Tapi inilah kita sebagai guru, kita kena pastikan, kita kena jelaskan pada pelajar apabila soalan kebat dalam peperiksaan, elemen apa yang awak perlu lontarkan ID card. Contohlah kalau BM, kalau saya ingat je, ingat soalan kebat, ingat basuh. Basuh. Gunakan formula basuh. Baca, analisis, subjek dan huraian. Maksud kita baca soalan, kemudian kita analisis soalan. Dia nak apa? Dia nak peranan. So kita punya mindset peranan. Subjek apa? Kerajaan. So peranan kerajaan. Dan kita bagian huraian. Kenapa kerajaan perlu buat macam tu? Jadi itu antara teknik ataupun kaedah yang digunakan oleh cikgu-cikgu untuk memastikan pelajar boleh menjawab elemen soalan kebat dalam bentuk pentafsiran. Ingat formula basuh. Jadi itu antara kreativiti guru. Itu dalam proses pentafsiran. Tapi kalau dalam bilik belajar, guru kena pandailah kreatif. Mungkin rasa dah puas dah belajar ke bilik belajar. Jom kita gerak ke lain macam baru bikin. Saya pernah bawa pelajar ke kita bawa je dia ke Padang. Dia kata nak ke mana cikgu waktu biar nak pergi Padang. Kita fikir kita nak kaitkan dengan alam sekitar. Mungkin kita boleh menyaksikan bila cuaca baik tu kita boleh bawa keluar bilik belajar supaya suasana pembelajaran tu tidak kita jumut di satu lokasi bilik belajar. Apatah lagi kalau kelas tu sekolah-sekolah yang tidak berapa memberansangkan kan keuzuran berlaku. Sekolah keuzuran. Kita pun tak cakap apalah. Itu dari segi logistik tu nasib lah kan. Tapi kita kena kreatif. Sebab betul saya nak kongsi lah. Kebat yang saya buat dalam bahasa Melayu, Cikgu Batia ada sebutkan, BM tak apalah, ada ujian bertutur. Okey, betul. Saya buat macam mana? Saya terapkan dua perkara dalam satu benda, iaitu saya nak nilai ujian pelajar bertutur. Tapi saya bagikan dia satu tugasan, iaitu pelajar perlu membuat tugasan bertutur dalam bentuk video. Mereka pun hantar dalam Telegram. Bila saya tengok Cikgu Batia, mula-mula saya tanya, yang angkat tangan pandai buat video tu hanya 3 orang je. Tapi bila saya jelaskan, bila hantar memang tengok video dia saya buat dia mereka baca berita.
baca bahan yang kita berikan dalam bahasa yang betul, bahasa baku dan menyampaikan. Jadi saya secara tidak langsung saya terdapat dua kemahiran. Kemahiran lisan dan kemahiran digital. Bagaimana pelajar mengaplikasi teknologi digital dalam pendidikan. Jadi bila ke sini menjadi contoh pada orang lain dan kita share dalam grup di sekolah. Jadi kat sini sebenarnya kita jangan terlalu di bawah kepompong lah di bawah kepompong bila kata BM je BM. Tak, kita sebagai guru kita kena kreatif. Yang pertama saya rasa semua guru setuju. Yang pertama bila kita dapat apa-apa sesuatu benda yang kita kena laksanakan, kita cuba berlapan nada dulu. Berlapan nada dan kita fikir macam mana Cik Baktiah cakap tadi, kita cari benda yang mudah dengan pelajar. Yang dekat dengan pelajar. Tak perlu kita nak pergi jauh. Contoh kalau kita sekolah kita ni kat tepi dekat tepi sawah padi. Why not kita mereka banyak pengalaman tentang sawah bendang. So bila kita buat kebat, kita kaitkan dengan persediaan yang dekat dengan mereka. Jadi tak susah sangat lah. Cuma kita kena faham beritahu pelajar bila dalam peperiksaan bagaimana bentuk kebatnya. Itu memang kita kena dedahkan. Sebab itu adalah salah satu pentafsiran ataupun penilaian yang dibuat pada pelajar secara rasmi dalam sistem peperiksaan kita. Jadi itulah yang pertama saya ulang balik. Guru harus kenal pasti tahap pelajar dan guru kena kreatif dengan apa yang dia nak buat supaya pembelajaran itu mudah. Dan jangan lupa ingat pada pelajar kaedah yang kita gunakan ataupun yang kita boleh bantu mereka untuk menjawab elemen kebat dalam soalan-soalan pentafsiran dan juga penilaian. Kembali pada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Din atas kupasan berkaitan tentang apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey, sangat menarik dan saya juga turut rasa teruja untuk mempraktikkan sebagaimana pandangan ataupun pengalaman yang telah dikongsikan oleh panel kita yang kedua tadi. Misal cabaran kepada semua rakan-rakan guru untuk sama-sama menyambut seruan merealisasikan apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, kita masuk kepada pusingan yang seterusnya kerana masa pun terlalu mencemburui kita punya webinar hari ini. Okey, sudah tak sedar dah sejam dah juga kita bersiaran. Kita masuk kepada rumusan lah, kita beri ruang kepada kedua-dua panel untuk membuat rumusan berkaitan tentang webinar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi siri yang kedua pada hari ini di bawah tajuk isu-isu kebat, isu-isu pentaksiran dalam kebat. Okey, silakan Cikgu Baktiah. Okey, terima kasih moderator. Jadi rumusan yang saya nak buat untuk sesi kali ini lebih fokus pada apa yang telah saya bincangkan lah. Apa yang telah saya bincangkan. Saya melihat bahawa pendekatan kebat, elemen kebat dalam pentaksiran ini adalah satu aspek yang sangat penting dan kita guru mestilah bergerak selari dengan kementerian menyahut segala saranan dan cabaran-cabaran yang dilontarkan kepada kita dalam aspek kebat dalam pentafsiran ini. Dan sememangnya peratusan soalan-soalan kebat di dalam peperiksaan, sebagai contoh dalam SPM, sememangnya agak tinggi dan mau tidak mahu kita perlu menyediakan pelajar kita, menyediakan pelajar kita untuk bersedia menjawab soalan kebat, bersedia untuk berfikir. Jadi sebagai pengalaman saya, pelajar juga perlu diajar untuk berfikir. Bagaimana cara berfikir. Pasal berfikir itu perlu belajar. Kita perlu belajar cara berfikir, dia punya orang kata panduan untuk berfikir. Saya penuh yakin bahawa pelajar yang lemah di dalam menjawab soalan kebat bukan kelemahan akal fikiran dia. Bukan. Pertama, mungkin dia kurang dilatih untuk berfikir. Sebab tu kadang kita diperkenalkan dengan berbagai tool berfikir. Jadi kalau dalam sejarah sebenarnya kita perlu pelajar mesti sejarah. Kenapa? Bagaimana? Kenapa peristiwa itu? Kita bukan nak menghafal tarikh, kita bukan nak menghafal nama tokoh, nama tempat. Tapi kita nak tahu kenapa benda itu boleh berlaku. Bila kita tahu puncanya, kita juga akan tahu bagaimana.
bagaimana prosesnya, bagaimana nak mengelakkan perkara itu daripada berulang lagi, bagaimana penambahbaikannya lagi. Jadi saya melihat bahawa kita sebagai guru kena melatih pelajar kita untuk berfikir. Mungkin kena biasakan dengan pelajar. Kesannya apa, langkahnya apa, sebabnya apa. Okey? Jangka pendek, jangka panjang. Term-term ini mesti kita biasakan dengan pelajar kita. Sebab itu kita banyak lihat bahawa rakan-rakan guru come out dengan berbagai-bagai formula. Macam Cikgu Din kata tadi, bros. Bros. Kalau saya ada kelas, KE kesan, LA langkah, S sebab. Kan? Jadi berbagai-bagai lah. Jadi saya, alhamdulillah kita sama-sama lah. Sama-sama kita berusaha. Cuma kata orang, benda yang susah tu cuba jadikan senang lah. Jangan benda yang susah tu jadikan dia semakin susah. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Bahtiar atas rumusan yang menarik tadi. Okay, kita terus pada Cikgu Dan pula untuk Okey, baiklah. Terima kasih moderator. Okey, rumusan yang dapat saya buat ialah pertama sekali kebat ni bagi saya sangat bagus dan menarik kerana kebat ni kita melatih pelajar untuk berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak. Maksudnya dia tak orang kata macam katak bawah tempurung. Tak semestinya bila nampak je tajuk tu, dia cerita benda tu je. Dia kena fikir sesuatu yang luar. Jadi maksudnya kebat ni sangat bagus. Sebenarnya tak susah pun. Dan kita kena faham lah, kita kan banyak dah yang telah diberikan oleh KPM. Jadi dalam pelaksanaan kebat itu, kita aplikasilah, kita gabung jalin dengan PAK21 sebab dia ada perkaitan tau, dia ada pertautan tau. Kita boleh buat pair share, kita boleh round robin, kita macam mana. Jadi kat sini sebenarnya bila kita buat, tak tahulah sebab saya biasa laksanakan benda-benda tu kan. Jadi bila kita buat, kita rasa sebenarnya pengajaran kita seronok sebab tu pelajar tak boring tau. Saya kalau tak masuk kelas 2-3 waktu kan, misalnya ada urusan dengan kemudian bila kita masuk budak tahu, wow, lama tak datang. Dia macam kita nak satu macam tu lah. Sebab yelah lama manalah kan kita berkhidmat sampai kita pencen. Sebab itu adalah momen-momen yang orang kata yang memberikan kita semangat sebab kita jasad guru ni, saya rasa tipulah kalau kita nak jadi cikgu ni secara suka-suka. Kita ni memang, kita punya niat kuat, kekuatan kita nak mendidik. Jadi sebenarnya macam Cikgu Bahtiar cakap, memang pertama sekali kita terimalah dengan hati yang terbuka dan jangan jadikan benda tu susah. Jadi kita sesuaikan apa yang kita nak buat dalam PDPC kita tu, elemen kebat tu dengan budaya sekolah kita, dengan pelajar kita, dan yang penting berdasarkan pentaksiran kan, penilaian kita kan semua guru telah diberikan apa yang nak dinilai tu, pelajar boleh buat apa. Jadi kita ikut atas kemampuan pelajar kita lah. Yang penting kita sama-sama buat dan jangan lupa, Cikgu Bahtiar cakap tadi, jangan lupa kita ingat dengan kaedah kita supaya dalam peperiksaan nanti bila pentaksiran, bila kebat budak boleh jawab. Tak kisahlah basuh ke berus ke apa ke. Saya contohlah macam bila sampai ke SSM kan. Bila soalan KSN bahasa Melayu, tiba-tiba bahasa Melayu standard, alamak satu masalah pula sebab budak kita mana minat baca benda-benda bahasa lama ni. Tiba-tiba ada kita dua soalan bahasa Melayu standard, iaitu pelajar alih bahasa daripada klasik kepada bahasa standard. Maai, bahasa yang biasa pun tak apa-apa nak faham. Jadi macam mana kita nak buat? Maka saya pun buatlah satu formula saya. Nak share lah ni. Contohnya saya buat dandut. Jadi sampai je tajuk tu budak ingat dandut. Jangan ubah bentuk dan maksud. Janganlah ubah bahasa istana. Jangan tukar dialog tanda baca. Hanya boleh tukar bahasa klasik saja. Jadi budak bila dia sampai tu, dia dah ingat, oh aku nak dandut langsung ni. So dia akan ingat lah. Jadi sebenarnya di situ sebenarnya, ialah kita ni kan Tuhan Maha Pemberi. Kalau kita berfikir, kalau kita rajin berfikir, kita fikir apakah benda yang kita boleh sumbang kat pelajar kita. Macam manakah pelajar kita dapat membantu diri mereka sendiri. So kita sebagai pencetus, kita kan pencetus ummah. Jadi kita create sesuatu yang mudah. Dan jangan lupa, Cikgu Bahtiar kan, jangan lupa bila kita dah create sesuatu, kita share, kita kongsi. Kerana berilmu tu bukannya milik sejati kita. Ilmu tu milik Allah kan. So kita kongsilah. Jadi rumusan bagi Abah, senang. Terpanggil Abah Din pula. Biasa panggil Abah Din kan. Okey, rumusan cara mudahnya, kebat adalah sesuatu benda yang sangat baik dan perlu kita martabatkan, permudahkan, yang penting laksana cara
hati yang terbuka dan insya-Allah apa yang kita buat itu mendapat keberkatan. Itulah saja daripada saya dan jangan kita kena kebat, kita jangan kebas. Okey. Terima kasih Cikgu Din, siap bernyanyi berdangdut lagi kita hari ini untuk memperkasakan lagi kebat. Itulah sama-sama antara dua-dua panel kita yang memberi pencerahan tentang webinar kebat, kemahiran berfikir aras tinggi yang tiba-tiba dah di penghujung siarannya. Rasa sedar tak sedar, oh dah nak habis dah pusingan kita. Okay, terima kasih kepada dua-dua panel yang sudi berkongsi pada hari ini. Begitu juga dengan pihak penganjur Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM bersama dengan Majlis Guru Cemerlang Malaysia bersama untuk merealisasikan ataupun mengajukan majlis ataupun program webinar kita pada pagi ini, pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi sayang-sayang buah selasih. Oh, saya nak berpantun juga Mas Cikgu Din. Sayang-sayang buah selasih, sekian terima kasih. Wa in kana sawaban min indillah wa in kana khata'an minni. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih atas perhatian.